Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua penonton yang ada bersama cikgu pada hari ini di saluran YouTube rasmi sekolah SMK Sri Rahmat. Okey, baiklah, hari ini saya Cikgu Diana selaku moderator dan rakan saya Cikgu Nik selaku facilitator. Okay, untuk pengetahuan semua, hari ini kami akan bawakan kepada anda video ataupun perkongsian secara santai berkenaan dengan Padlet. Okay, kita tahu sekarang musim pandemik, cikgu dan anak murid akan belajar secara online. Jadi, cikgu kita, cikgu di Malaysia khususnya memang sangat committed dalam melaksanakan PDPR ni secara berkesan melalui pelbagai aplikasi ataupun kaedah yang menarik. Okey, jadi saya bawakan kepada anda Cikgu Nik untuk berkongsi tentang Padlet. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah kepada Cikgu Nik. Saya nampak Cikgu Nik memang dah bersemangat ni. Okey, memang betul semangat ni. Ya, saya boleh rasa aura tu Cikgu Nik sampai ke sini, aura bersemangat dan bersedia tu. Okey, boleh Cikgu Nik beritahu kenapa Cikgu Nik memilih dalam banyak-banyak aplikasi yang telah Cikgu Nik guna tu, memilih Padlet untuk dikongsi sebagai perkongsian kita pada hari ni lah. Okey, Cikgu Nik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Diana. Okey, berbalik dengan soalan Cikgu Diana tadi, kenapa saya memilih aplikasi ni untuk penggunaan untuk PDPR. Okey, dalam aplikasi ni sebenarnya dia ada banyak wall di mana kita boleh create cara kita nak hasilkan wall tersebut. Maksudnya dia ada banyak design dia yang menarik lah. Beri contoh, cikgu sejarah dia ada wall dia tersendiri untuk dipresent untuk tempat murid tersebut hantar tugasan dia. So saya mulakan macam mana saya ceritakan macam mana cara kita nak hasilkan aplikasi Padlet ni untuk dalam PDPR kita. Okey, sekejap Okey Cikgu Nik, sebelum tu kepada penonton kita, sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan kepada fasilitator kita pada hari ini, bolehlah tinggalkan soalan tersebut di ruangan chat. Nanti saya akan usulkan kepada Cikgu Nik. Okey, untuk permulaan kita login ataupun sign up untuk akaun Padlet, aplikasi Padlet ni, kita boleh search dalam Google. Tapi saya sarankan cikgu-cikgu menggunakan ID Delima, di mana kita login aplikasi Padlet ni melalui Delima, sebab dalam Delima dia dah sediakan aplikasi ni. Type sahaja Delima di search Google kita dan ambil yang paling atas ni, login site ni, Twitter KPM ni, login, masuk dalam ni. Ini adalah Delima kita yang kita gunakan untuk pembelajaran kita. So cikgu hanya tekan log masuk sahaja. Okey, sekejap log masuk. Okey, bila kita dah log masuk, kepada pengguna yang masih belum ada akaun ataupun dah ada akaun, ini cara dia kita nak buka aplikasi Padlet ni. Okey, cikgu masukkan pilih akaun, masuk akaun ni menggunakan akaun Delima kita, MOE Okey, ini adalah paparan yang pertama dalam Delima ni. Cikgu pilih sebagai guru. Dia ada 3, murid, guru dan sekolah. Kita sebagai guru dan kita pilih guru. Okey, ini adalah pilihan yang ada dalam ni. So kita akan ambil tentang aplikasi lah, sebab kita nak buka aplikasi Padlet dalam Delima tersebut. Tekan ikon nombor 5, aplikasi. Okey, dalam aplikasi ni dia ada banyak sebenarnya bahan-bahan yang telah KPM sediakan untuk cikgu-cikgu gunakan untuk kelas cikgu masing-masing. Sama ada kita nak guna Kahoot,
Padlet, Black Space, Quizzes, dia ada 10 semua dalam ni. So cikgu boleh tengok mana yang cikgu sesuai. So hari ni saya akan mengajar cara gunakan aplikasi Padlet. So klik aplikasi Padlet, gambar aplikasi Padlet ni, ini ada gambar dia. Gambar itu gambar origami. Okay, kita tengok Okay, kalau sesiapa yang masih belum ada account Padlet ni, kena tekan ni sign up for free. Dan kalau sesiapa yang dah ada boleh tekan yang ni, login terus masuk. Kalau yang belum ada, kita tekan sign up for free. Okay, untuk login masuk ni, sign up ni, dia ada 3 cara. Yang pertama, sign up with Google, sign up Microsoft dan login with Apple. So kita ambil sign up with Google, yang ni yang paling atas sekali. Okay, tekan dia terus masuk dan kita pilih email kita. Terus masuk kepada wall untuk aplikasi Padlet ni. Ini adalah window dia, wall dia untuk aplikasi Padlet. Okay. Pertama sekali cikgu akan ceritalah apa ikon-ikon yang ada dalam ni. Dalam Padlet ni. Okay, yang pertama kita tengok kepada make a Padlet. Ni adalah wall saya yang sebelum ni saya gunakan. Make a Padlet. Okay, dalam ni kita boleh pilih. Sebab tu saya cakap Padlet ni, kenapa Padlet ni saya nak terangkan, nak ceritakan saya gunakan, sebab dia banyak pilihan sebenarnya. Pilihan design wall yang kita boleh gunakan untuk bersesuaian untuk cikgu masing-masing. Sama ada cikgu sejarah kita boleh guna timeline, ataupun cikgu sains kita boleh guna timeline, wall. Dia ada banyak jenis. So kita tengok satu-satu kejap lagi. So sebelum tu saya ceritakan tentang ikon yang kedua, join a Padlet. Okay, join a Padlet ni kita boleh join galeri ni, galeri yang rakan-rakan kita yang dah buat. So kalau dia share link, kita boleh terus paste link tersebut. Okay, galeri pula, ini adalah contoh-contoh design yang kita boleh rujuk lah. Kita nak buat design macam mana. Dia ada 68 design yang kita boleh gunakan sebagai contoh. Macam kita nak guna wall tadi. Contoh macam mana? Kita boleh pilih. Okay, ini contoh dia. Salah satu contoh. Kita boleh rujuk di sinilah, di galeri ni sebagai satu tempat rujukan untuk kita buat, kita hasilkan template kita. Dan upgrade ni, ni hanya kalau kita nak upgrade. Sekarang kita pakai yang basic, yang free. Kalau kita nak gunakan lebih, performance dia lebih, maksudnya lebih baik, ikon cakap penggunaan dalam ni, kita kena bayarlah RM15 untuk sebulan dan untuk setahun RM144 macam tu. Kalau cikgu ada bajet untuk gunakan banyak perkhidmatan dia, so kita kena upgrade. So ni adalah recent yang kita tengah buat sekarang. Make ni yang kita dah hasilkan, share, kita share daripada share Padlet kita, like, dan ni adalah sebenarnya yang ada ni, aplikasi yang ada ni, dia kita kena upgrade. Saya dah cuba tak dapat sebab saya tak dapat untuk buat folder ni, sebab saya gunakan yang basic kan. Okay, yang bawah ni pun sama, new folder ni untuk yang latest lah, untuk yang berbayar macam tu. Okay, kita pergi kepada macam mana kita nak hasilkan Padlet ni, make a Padlet. Okay, kita tekan make a Padlet. Okay, dalam ni dia ada 7 wall yang kita boleh gunakan untuk hasilkan Padlet. Tapi saya lebih suka kepada 2 jenis wall, iaitu wall ni dan dengan shaft ni untuk lambaran murid. Okay, kenapa? Okay, kita tengok yang pertama. Bila kita nak hasilkan tersebut, kita tekan yang kita nak. Contoh saya nak try yang wall. Select. Tekan select pada
wall tersebut. Okey, ini adalah menu di mana kita nak tulis title kita, nak adjust ni lah, nak ubah benda ni. Ni title, saya sarankan cikgu-cikgu tulis nama kelas. Contoh kelas 1.1 dan tarikh. Tarikh contoh hari ni 23 kelas 1.1 macam tu, kelas sahaja. Boleh juga kelas. Lepas tu description ni saya sarankan cikgu boleh je tulis apa-apa, tapi suggestion daripada saya lah, pengalaman saya tulis tajuk kita nak ajar. Contoh tajuk dia unit 4 pemakanan. Contoh macam tu. Lepas tu tepi dia kita tulis tarikh 23 hari bulan 9 2021, contoh hari ni. Kenapa? Sekejap lagi saya bagi tahu kenapa saya tulis macam ni. Okey, ikon. Ikon ni kita boleh letakkan ikon untuk menambah minat murid lah. Saya selalu letak yang ni lah, guru. So ikon dekat sini. So lebih dapat menarik minat murid. Okey. Address. Address adalah link yang kita akan share kepada murid nanti. Ini address kita boleh edit dan kita boleh tulis tajuk dia. Contoh, pemakanan tingkatan 1. Contoh. Tapi kita tak boleh nak space dia sebab dia kena dekat-dekat. Okey. Lepas tu reference, kita boleh tukar wallpaper yang berada dekat belakang ni. Dia ada banyak pilihan, sama ada kita nak warna sahaja, merah, kuning, boleh banyak pilihan dia, pilihan warna. So selain daripada tu dia ada gradient, campuran warna. Tadi warna sahaja kan, warna biru-biru ni campuran warna dan seterusnya textile. Dia boleh buat textile. Okey. Ada. So yang paling saya suka adalah picture lah. Dia nampak lebih real. Contoh kita letak gambar haiwan. Ikut kepada tema cikgu masing-masing. Subjek apa yang cikgu nak mengajar. Contoh cikgu ajar sejarah. Mungkin gambar ni sesuai. Contoh contoh saya mengajar tentang tajuk pemakanan. So saya klik gambar makanan. Bukan di situ saja, kalau cikgu nak search gambar lain pun boleh. Contoh cikgu nak search dekat sini, tajuk cikgu pemakanan. So cikgu search makanan. Makanan. Okay, dia akan keluar gambar makanan. Cikgu letaklah gambar makanan. Pilih gambar makanan. Boleh. Ataupun cikgu nak upload gambar yang dah ada dalam laptop pun boleh. Ataupun link yang cikgu cari, gambar yang cikgu cari dalam internet pun boleh. Ataupun cikgu boleh nak letak gambar sendiri pun boleh. Macam ni. Kalau cikgu cantik, handsome, bolehlah letak gambar sendiri. Okey, untuk menarik minat murid. Dan satu lagi kita boleh draw, lukis. Apa yang kita nak lukis pun boleh. Terpulang kepada kreativiti kita. Okey. Okay, so cikgu pilih gambar lah, gambar makanan yang ada dalam internet. Okay, seterusnya kita tengok kepada color. Color scheme ni kat belakang lah. Color scheme kat belakang. Lepas tu font tulisan yang tajuk kita tadi, dia boleh kita pilih font. Dan ni attribute ni adalah dia akan, bila kita on, dia akan keluar nama murid yang hantar tugasan tersebut. Contoh okey. Lepas tu ni new post position adalah di mana murid kita nak yang last sekali yang hantar akan nampak ataupun yang first sekali yang nampak. Bila murid hantar banyak-banyak kan, so kita nak tengok yang mana paling atas. Kita letak last. Contoh kita awal-awal kita dah semak, contoh ada murid yang lewat hantar, dia akan duduk paling atas lah. Lepas tu komen kita boleh on sebab kita boleh bagi komen kepada murid di bawah kerja mereka. Dan reaction ni di mana kita boleh pilih, dia ada 5 jenis reaction, 4 jenis reaction di mana like ataupun vote ataupun star ataupun grade. Saya selalu pilih star ataupun grade lah. Star ni dia ada
1 hingga 5 star. Berapa star kita nak bagi markah kepada murid tersebut. Grade dia ada. Contoh soalan yang kita berikan yang tersebut ada 10 soalan. So 10 kita boleh grade kan. So daripada 10 tu murid betul berapa. 7, 8, so kita boleh. Kalau ada soalan 100 soalan, so kita buatlah 100. So saya buat 10 contoh Okay, seterusnya ni require approve ni kalau murid nak hantar kita kena, kalau kita on, kita kena approve. So itu saja. So kita dah selesai, kita tekan next. Okay, start posting. Macam tu. Okay, faham Cikgu Diana? Okey, faham Cikgu Nik. Cuma saya nak tanyalah, macam tadi Cikgu Nik ada sebutkan kita nak tahu murid yang last hantar kita boleh on button tersebut. Tapi macam mana contohnya kalau ada due date, kita buat due date. Okey, murid boleh hantar selewat-lewatnya jam 10 malam bila dah habis kelas kan. Jadi kalau murid yang lewat tu macam mana? Dia tetap boleh hantar ke ataupun dia dah tak boleh hantar? Sebenarnya dalam ni dia boleh hantar je tugasan dia. Kita hanya boleh remind kepada dia lah. Hantar tugasan selewat-lewatnya pukul 10 malam. Contoh. Jadi kalau dia lambat lebih dari pukul 10 malam tu dia tetap boleh hantar lah Cikgu Nik? Tetap boleh hantar sebab ini adalah satu tempat simpanan sebenarnya. Simpanan kerja-kerja murid. Contoh kalau kita sebelum ni kita gunakan WhatsApp kan. Murid-murid semua hantar tugasan kita melalui WhatsApp. Nanti lama-lama jam lah handphone kita. So ni adalah satu tempat untuk kita simpan barang-barang tersebut. Sebab kita boleh print. Okay, kita dah keluar macam ni. Dah settle tadi. Kita dah create. Dah keluar macam ni. Kita dah keluar tajuk, kelas, unit apa dan tarikh dia. So kita tekan button di tepi belah kanan paling bawah. Okay, button plus kita tekan dan di sini dia ada banyak pilihan sebenarnya. Kita boleh upload file daripada komputer kita ataupun kita boleh ambil gambar. Kalau kita guna phone, kita boleh ambil gambar tugasan murid ataupun kita record video recorder. Kita record percakapan kita ataupun audio recorder pun boleh kita tekan. Audio ni untuk murid, kita bagi arahan kepada murid ataupun dia ada banyak screen recorder, location, drawing, Padlet, dia ada banyak. So kalau saya tekan file lah, upload. So kita pergi kepada tugasan yang kita nak berikan, modul pemakanan contoh. Okay, dia akan upload modul pemakanan ni kita. Okay, so kita bagi arahan dekat subjek ni, kita bagi arahan kepada murid. Sila salin, sila jawab soalan ini. Contoh, sila jawab soalan ini. Bawah ni bolehlah setelah selesai hantar tugasan melalui link Padlet yang telah diberikan. Contoh. Warna ni kita boleh adjust, maksudnya warna putih. Bila kita warna putih, kita boleh ada banyak jenis warna. So kita boleh ratekan warna-warna ni untuk apa. Contoh, nanti murid dah hantar, kita boleh tukar warna dia daripada warna putih kepada warna hijau. Contoh, murid dia kena buat pembetulan daripada warna putih kita tukar kepada warna orange. Macam tu. So untuk awal ni warna putih dan publish. Okay, dah masuk macam ni. Okay, ni adalah tugasan kepada murid. Okay, macam mana kita nak bagi tugasan ni kepada murid? Macam mana? Okay, kalau kita dah post, kita rasa kita nak edit pun boleh balik. Kita tekan button 3 ni, kita boleh edit post, transfer post. Kita boleh transfer post kepada wall kita. Okay. Contoh kita nak hantarkan kerja tersebut, wall ni kepada murid, kita tekan share. Share belah ni ikon, share di penjuru atas belah kanan, share.
dan kita klik, dia ada banyak sebenarnya, banyak cara kita nak share kepada murid. Yang pertama, kita boleh copy link ataupun QR code ataupun Mlet, email, share Facebook, Twitter, dan kita boleh share kepada Google Classroom kita. So saya gunakan, saya copy link dan saya bagi link tersebut kepada murid. Contoh saya bagi kepada Cikgu Diana link tersebut. Contoh. Okey, saya dah dapat link Cikgu Nik. Okey, awak boleh tengok tak? So macam mana murid nak hantar ni, dia akan paparan murid bila dia buka, dia akan keluar kerja, lambaran kerja yang cikgu beri tadi, dan dia akan salin ataupun dia print. Kalau dia ada printer, dia boleh print dan dia akan tulis jawapan dia di kertas tersebut ataupun dia salin dalam buku dia, dan dia akan hantar tugasan tersebut. Macam mana dia nak hantar? Dia akan tekan button dekat bawah ni. Dia ada button ataupun dia tekan ni. Tekan ni dan dia tekan take photo. Take photo dan dia ambil gambar lah tugasan tersebut. Ini adalah salah satu cara. Dia banyak sebenarnya. Sama ada kita nak bagi hanya soalan melalui tulisan sahaja pun boleh. Contohnya hari ini kita nak belajar tentang daya tahan otot. So kita bagi tahu murid, contoh kita bagi tahu murid, carikan, ambil gambar cara melakukan kemahiran daya tahan otot. Contoh, ini adalah salah contoh. Dia terpulang kepada subjek cikgu dan tajuk yang kita nak gunakan. Dia boleh macam-macam jenis. Contoh hanya ini gambar dia lah. Dia lakukan gaya kemahiran melakukan daya tahan otot dan dia upload gambar tersebut dekat sini. Dia akan keluar dekat sini. Tentang makanan, kita boleh hasilkan satu tajuk, berikan gambar makanan yang kurang baik. Cikgu Nik, Saya boleh saya nak tanya, contohlah untuk hantar tugasan tu, murid kena hantar dalam bentuk gambar sahaja ke ataupun dia masih boleh hantar melalui PDF ke, macam mana Cikgu Nik? boleh. Contoh saya buka link tadi, ini paparan murid, contoh. Sama juga dengan paparan saya sebenarnya, paparan murid. Dia ada button di tepi ni, betul tak Cikgu Diana? Ada button di tepi ni dan dia boleh search atau search internet, dia boleh search image terus. Contoh makanan, dia search makanan. So ada gambar makanan. Contoh soalan tadi kan, makanan kurang sihat. So dia upload lah gambar makanan. Dia pun pilih makanan kurang sihat. Dia tulis nama dia sini. Diana 1.1. Contoh ni terpulanglah cikgu-cikgu nak klik macam mana cara murid untuk hantar tersebut. Dia pun hantar publish. Dia akan keluar macam ni. Contoh cikgu Diana buat. Ni cikgu Diana klik ni, pilih apa. Contoh nak search gambar tadi kan, nak search GIF ataupun gambar ataupun YouTube pun boleh. Kalau untuk YouTube tu dia akan keluar link ke macam mana Cikgu Nik? Dia akan keluar, contoh kita type lah makanan. Dia akan keluar video-video ni. Faham. Keluar macam tu. Okey, tu cara murid nak
hantar kerja. So daripada situ kita sebagai guru kita boleh gradekan bagi grade. Tadi kan saya pilih grade. Contoh saya bagi betul dengan soalan tadi saya bagi 10. Saya pun tulis komen tahniah. Okey, contohlah tadi Cikgu Nik kita tengok ada banyak kan, contohnya untuk audio pun pelajar boleh hantar melalui Padlet ni kan. Boleh. Okey, jadi macam contohlah cikgu nak buat pentaksiran melalui lisan ke ujian lisan kan. Jadi sesuailah kalau guna Padlet ni. Okey, sesuai sangat. Sebab contoh cikgu sebagai guru ustazah ataupun ustaz ada hafazan, betul. Ada hafazan cara kita nak betulkan bacaan. So cikgu akan bagikan satu arahan di mana contoh arahan sila record bacaan Al-Fatihah. Contoh. Lepas tu cikgu publish. Bila murid nak hantar, dia akan record lah suara dia baca surah tersebut. Record audio. Murid akan tekan record audio dan dia tekan ni, dia akan record suara dia dan suara dia kita boleh dengar dekat sini. Contoh, Cikgu Liana try record suara. Cikgu Liana? Okey, tu antara contoh dia lah untuk Padlet. So dia ada banyak, kita tengok dia ada tu salah satu yang kita boleh gunakan wall. Okey, dalam ni kita boleh tengok dalam ni dia ada, kita hanya untuk free kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 sahaja yang kita boleh gunakan dalam satu-satu masa. So 3 lagi ni kita tak boleh gunakan lah, 3 tersebut. Cikgu ni untuk record suara tadi tu, maaf saya sebab gunakan phone jadi ada sedikit kekangan lah untuk tu. Okey, tak apa. Untuk suara tu murid buat macam saya bagi tahu tadilah. Dia akan tekan dan dia tekan publish, tekan record dan dia baca surah tersebut Al-Fatihah dan dia tekan publish. So cikgu sebagai guru dia boleh dengar lah. Dia boleh dengar bacaan-bacaan murid tersebut dan dia boleh bagi komen. So dia Padlet ni dia terpulang kepada guru tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada ni wall ni, dia hanya boleh gunakan 5 sahaja dalam satu-satu waktu. So kalau nak lebih kita kena upgrade lah macam tadi. So ini 5. Kalau kita contoh kita nak delete dia, so macam mana kita nak save yang tadi tu? Contoh yang ni kita buka, kita nak save dia. So kita tekan ni, tekan ni, dia boleh dia boleh banyak kita nak save dia. Kita boleh share, export, print ataupun macam-macam. Ni wall tadi. Sekejap ya. Ni, kita boleh save sebagai image pun boleh. Dia keluar image. So, lambaran kerja tersebut kita boleh save dan simpanlah. Image ni lambat sikit. Kita tekan yang lain lah. PDF ke. So, PDF. Publish. So dia akan keluar macam ni. So kita boleh print tugasan tersebut. Sebab apa tadi cikgu cakap kita kena tulis kelas dengan tajuk dan tarikh. Sebab kerja ni kita boleh jadikan satu evidence untuk kita. Bila kita bagi backup lah. Macam tu. So kita boleh print terus. Print dan kita simpanlah. Contoh ada takbir nak evidence, so kita boleh print je tugasan tersebut. Kita boleh save asset, print terus pun boleh. Macam ni, sama je. Okay, itu untuk wall tadi. So untuk seterusnya ni pun dia untuk
untuk kita delete, contoh kita dah tak boleh kan, dia dah penuh, kita make a palette, dia tak boleh, dia kena upgrade untuk seterusnya. So kita perlu delete. Contoh saya delete lah satu. Ni tugasan saya yang sebelum ni. Tekan button 3 ikon di kanan dan tekan delete padlet. Dan dah kita nak delete, kita perlu masukkan nombor ni, kod dia 2497. Baru kita boleh delete. So dia dah hilang satu, so kita boleh make padlet yang lain. Chef contohnya, chef ni jenis yang lain lah. So sama juga macam tadi, kita nak hasilkan tugasan kita isilah title, description, tukar icon, tukar address macam tadi juga. So kita tengok kepada wall-wall yang lain ni, kita tengok untuk wall-wall yang lain macam mana bentuk dia. Kita tengok macam mana. Saya delete yang ni dulu 6, 5, 3, 6. Okey, kita tengok yang lain ni ada banyak wall. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok untuk stream. Kita tengok untuk stream ni macam mana stream. Ini adalah perkongsian yang ada dalam galeri tadi. Ini stream, jenis stream tadi. Kan? Stream tadi, tengok dia bentuk dia macam ni, straight. So ini adalah jenis dia untuk kita hasilkan template dia lah. Seterusnya kita tengok kepada grade. Macam mana bentuk grade ni, dia macam ni bentuk dia. Bentuk dia untuk grade. Dan seterusnya shaft. Shaft dia bentuk lain lah, dia bentuk macam ni. Dia yang tadi kan, yang wall tadi, kita hanya boleh satu tugasan sahaja diberikan. Okey, untuk tengok untuk shaft ni, sebenarnya saya minat yang ni sebenarnya. Sebab contoh saya tak ubah yang ni, saya terus next, tak post. Dia hanya boleh, kita boleh buatkan satu mata pelajaran tersebut, tapi dia boleh bentukkan banyak topik. Contoh atas ni kita ajar sejarah kan. Ya, sejarah 4.6 contoh. Lepas tu kita boleh hasilkan template untuk setiap bab satu. Maksudnya dekat sini murid akan hantar, bawah ni murid akan hantar tugasan untuk bab 1 sahaja. So bab 2 dekat sini. Bab 2. Save. Bab 3. So dalam satu subjek kita boleh buka untuk satu wall. So senang. Yang tadi hanya satu wall, hanya untuk satu topik. Yang ni satu subjek, semua topik boleh masuk dekat sini. Murid akan hantar dan tugasan dia akan berada di bawah ni. Bawah ni. Contoh yang saya boleh tunjuk, yang saya telah buat adalah yang ni. Murid hantar kerja dekat bawah ni. Ni tugasan dia. Contoh dia. So section B kita boleh letak untuk bab 2 pula. Contoh. So untuk bab 2 sini. So hanya satu template kita boleh jimat lah. Walaupun kita dapat free kan. Guna yang free dia ada 5. So kita boleh jimat untuk satu kelas dan semua topik yang kita perlu ajar. Okey. Seterusnya apa lagi ya? So tak ada dah rasanya. Itu sahaja perkongsian daripada saya tentang Padlet ni. Tentang Padlet. Okey. Sekejap. Sebelum tu saya rasa belum ada yang belum saya terangkan kan. Yang tentang okey, ni adalah untuk map. Map mana cikgu sejarah boleh gunakan wall map ni untuk kita ajar topik-topik tempat ataupun ini kita tengok timeline. Di mana kita boleh ajar sains, macam mana pembentukan rama-rama ni berlaku. Ini adalah tentang
Ni gunakan Canvas. Canvas yang tadi. Yang mana? Canvas yang ni. Sekejap. Canvas yang ni. Ini adalah contoh dia untuk Canvas. Okey, itu saja perkongsian daripada saya tentang penggunaan aplikasi Padlet bagi guru-guru untuk pengajaran PDPR sekarang. Ada soalan? Okey, terima kasih kepada Cikgu Nik. Perkongsian yang sangat menarik, mudah, jelas dan ringkas untuk difahami. Okey, Cikgu Nik, sebelum kita bersurai, saya ada beberapa soalan lah untuk ditanya dari penonton. Okey, macam tadi Cikgu Nik ada tunjukkan cara untuk delete, sebab seperti yang kita tahu kan, kalau untuk basic plan kita cuma dapat mungkin 5 sahajalah. Okey, macam mana kalau dengan student? Maksudnya student pun perlu delete juga tugasan yang dah hantar untuk dia hantar tugasan yang seterusnya. Okey, sebenarnya macam tadi contoh satu tugas ni contoh murid tersebut hanya boleh hanya 3 kali sahaja boleh hantar tugasan dia. Maksudnya satu soalan kita kan, kita suruh dia rekod bacaan Al-Fatihah. So sekali dia boleh limit dia hanya 3 kali paling maksimum untuk dia rekod. So kalau dia dah lebih, maksud bacaan dia 3 kali sebut salah semua, so dia kena delete lah salah satu dan dia record lagi yang lain. Kenapa? Sebab kita hanya gunakan yang limit. Mungkin bila kita gunakan yang berbayar, mungkin dia limit dia mungkin lebih banyaklah murid tersebut boleh hantar. Sama juga macam kita hanya boleh hasilkan hanya 5 sahaja. Itu adalah kekangan dia. Dapat Cikgu Diana? Okey, faham Cikgu Nik. Maksudnya untuk satu tugasan tu murid cuma boleh hantar sebanyak 3 kali. Tetapi contohlah kalau murid yang kelas sama, contoh untuk subjek sejarah dan untuk subjek PJK. Jadi dia tak, maksudnya untuk dua-dua tu dia boleh hantar lebih lah kan Cikgu Nik? Maksudnya boleh. Dia kan untuk setiap subjek kan kita menggunakan wall yang berbeza. Contoh ini adalah sejarah, ini adalah moral, ini adalah pemakanan, pendidikan jasmani. Macam saya ajar banyak kelas, banyak subjek, so Padlet ni bergunalah. Dia murid akan masuk tempat yang kita share saja. Ini ada murid sejarah, ini adalah murid untuk kelas kita moral dan ini untuk seni, untuk PJ, macam tu. Okey Cikgu Nik, faham. Ringkas dan mudah untuk difahami lah. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung lah. Tapi sebelum tu penonton-penonton yang ada bersama kita pada hari ini, saya menjemput anda semua untuk jangan lupa subscribe YouTube channel Sekolah SMK Sri Rahmat. Sebab kita ada banyak lagi perkongsian tentang aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan sepanjang PDPR ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nik dan semua yang ada bersama kita pada hari ini. Okey, terima kasih juga daripada saya. Assalamualaikum.